Dia kalau nak kita perincikan satu persatu kumpulan-kumpulan yang sesat ini, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ada dicatatkan ada 72 firqah yang sesat yang berpangkal kepada 7 kumpulan yang terbesar berdasarkan satu hadis sahih yang masyhur di dalam kitab-kitab masanid dan kitab-kitab sunan. Nabi pernah menyebut, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnar illa alwahidah wa hiya aljamaah wa ma hiya ya Rasulullah qal ma ana alaihi wa ashabih. Hadis riwayat Abu Daud. Umat aku, kata Nabi, akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja, kata Nabi. Siapakah mereka? Mereka yang ikut aku dan para sahabat aku, kata Nabi. Mana mengikut aliran yang paling betul. Para ulama cuba buat perincian. Ini kita ambil perhatian lah ya. Dia ada 72 kumpulan yang sesat yang berpangkal pada 7 kumpulan terbesar. Pertama sekali Syiah. Syiah ada 22 aliran. Yang ini kita di Selangor tidak iktiraf. Khawarij ada 20 kumpulan. Mu'tazilah ada 20 kumpulan. Murji'ah 5 kumpulan. Kaum Najjariyah ada 3 aliran. Kaum Jabariyah ada 1 aliran. Dan Musyabihah ada 1 aliran. Maka jumlahnya 72 aliran. Kalau ditambah dengan 1 aliran iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, cukup jadi 73. Adapun kaum Qadariyah itu kita masuk dalam Mu'tazilah. Bahaiyah dan Qadiani kita masukkan dalam Syiah. Perlu kita jelaskan pada malam ini, perbincangan tajuk ini bukanlah bermakna kod siaran ni dapat ditonton di luar ya. Kita tidak nak menghina, tidak. Walaupun kita di Selangor kita tidak mengiktiraf, tapi ceramah kita malam ni kita tidak menghina. Kita cuma nak mengatakan bahawa kalaupun mereka kata ajaran mereka betul, engkau amalkanlah sama-sama engkau. Jangan buat di negeri Selangor, Darul Ihsan. Kau carilah mana-mana pulau yang ada mana-mana dekat Laut Cina Selatan, duduk pulau tu ramai-ramai, tak ada masalah. Kita tak kata engkau salah, cuma ajaran kau tak masuk silibus. Itu aja. Kami di Selangor, kami ajar anak murid kami 2 campur 2, 4. Itu silibus kami. Kalau engkau datang nak ajar 2 campur 2, 6, ajar tempat lain lah. Bukan sini lah. Mungkin 2 campur 2 engkau tu 6, betul. Tapi bukan sini. Kami, standard kami 2 campur 2, 4. Nak ente nak ajar 2 campur 2, 6 boleh. Cari bukit, gunung mana, pergilah ajar. Kan kalau kita ceramah ni kita hantam dia dapat lapat, kita hantamnya saya masalah juga. Kita nak kata nak ajar boleh, jangan ajar di Puchong lah. Ajar tempat lain. Ajar tempat lain. Dia, kita di majlis agama dengan jabatan agama, bukan kita tak boleh terbuka, boleh. Boleh. Marilah tuan-tuan, duduklah di negeri Selangor. Tuan-tuan nak jadi Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah, silakan. Janji sembah Allah, boleh. Demokrasi begitu. Tapi apa jadi pada agama? Huru-hara. Ya ke huru-hara? Iya. Jangankan dalam bab akidah, dalam bab qiraat Quran saja kalau tak kontrol kan huru-hara. Tuan-tuan yang ahli Quran, kita perasan tak di Selangor kita gunakan bacaan qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi. Itu kad pengenalan kita. Oh iya ke? Tak tahu? Tak tahu tak apa. Tak tahu tak ada masalah. Baca je lah Quran. Orang pening pula jadikan gila isim pula kan. Kita di Selangor, bacaan kita qiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi. Dalam mazhab pembacaan Quran ada 7 mazhab. Kenapa Selangor tak amal semua? Adakah yang lain daripada Imam Asim itu salah? Tidak salah, betul. Tapi kita tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Keharmonian. Bacaan pertama ini dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam Matan Asy-Syatibiyah. Ada 2000 bait perbezaan bacaan-bacaan. Ada bacaan Imam Nafi' bin Nu'aim Al-Madani, ini orang Madinah. Dia punya anak murid dan perawi nama Qalun dan juga Warash. Yang kedua ada bacaan Imam Ibn Kathir Al-Makki, ini bacaan orang Mekah. Muridnya dan perawi terkenal Al-Bazi dengan Qunbul. Kemudian yang ketiga ada bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri, orang Iraq.
anak murid dan perawinya bernama Ad-Durri dan As-Susi. Bacaan yang kelima, yang keempat, Imam Ibnu Amir ataupun Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Ini anak murid dan juga perawinya bernama Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan yang kelima ada bacaan Imam Asim atau Abu Bakar Asim Al-Kufi, anak murid dan perawinya bernama Syu'bah dan juga Hafs. Bacaan yang keenam ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah, anak murid dan perawinya bernama Khalaf dan juga Khalad. Dan yang ketujuh ada bacaan Imam Al-Kisai atau dikenal dengan Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai. Ini orang Kufah juga, anak murid dan juga perawinya nama Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Soalan, kenapa Selangor tak iktiraf 77? Iktiraf, tapi jangan amalkan di sini. Kita hanya pakai kiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi. Tiba-tiba tuan-tuan yang nak beramal dengan bacaan Imam Al-Kisai marah. Apa hal Selangor jaga satu ya? Apa saya baca Kisai salah? Tidak salah, tapi bukan di sini. Kau baca kampung kau tak apa, bukan di sini. Kenapa kita ambil riwayat Asim, kiraat Asim? Sebab yang paling masyhur Hafs. Hafs, sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Nabi. Ini ulama-ulama di Selangor dalam mengkaji ya. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki depan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki dengan 5 sahabat Nabi yang paling besar. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 orang sahabat ni pernah baca depan Nabi. Ini bermakna bacaan rakyat negeri Selangor Darul Ihsan mutawatir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah nak fikir sampai ke situ? Tak terfikir. Itu biar majlis agama buat fikir kerja begitu. Kita ikut je ketetapan dia. Kalau dibuka, pening, saya bawa contoh. Ini bukan nak memeningkan tuan-tuan, nak beritahu kenapa kita perlu satu aliran je, tak boleh banyak-banyak. Kalaulah cara bacaan Warash, cara bacaan Qalun, cara bacaan Nafi' bin Na'im, semua betul, tapi kalau amal masjid huru-hara. Saya ambil contoh, kalau bacaan Fatihah saja, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, hanya bacaan Abu Bakar Asim dan juga Imam Al-Kisai yang baca ma panjang, bacaan lain semua ma pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, sah bacaan dia, tapi apa reaksi makmum? Ma pendek, mufarakah lah kita, cari surau je lah. Lalas semua semayang surau Petronas esok lalas. Padahal imam bacaan betul, tetapi benda tu tak diterima di sini. Atau nak baca cara bacaan Amru al-A'la, Imam Susi murid kepada Abu Amr, Ar-Rahmanir Rahim, Malik, ada munyah-munyah, macam mana makmum duduk belakang? Kalau bacaan Imam Hamzah bin Habib, Ihdinas siratal mustaqim, zira sad jadi za, siratal ladzina an'amta alaihim, tak pening tuan-tuan, ghairil maghdubi alaihim, pening makmum. Kalau bacaan Imam Qalun daripada Nafi' bin Na'im, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, lain pula bunyi Saya tengok tuan-tuan muda lain macam mandang saya. Ustaz ni aku sesat dia ni. Aku tak pernah dengar pula Fatihah kata aku pergi dunia, tak pernah aku dengar. Tak habis berjalan lagi lah kalau tak pernah dengar. Saya kena pula terang sikit kan sesat. Pula orang pucung dia begini. Dia punca bacaan beza-beza. Dia hanya baca sebutan, bukan pada tulisan. Bukanlah siratal ladzina an'amta alaihim dia baris depan, tidak. Ihdinas siratal tukar jadi za dalam mushaf, tidak. Itu hanya sebutan. Sebutan ini sebab orang Arab, sesama Arab ni lidah tak sama. Macam kita orang Melayu. Tuan-tuan Melayu Selangor, saya Melayu Pahang. Ada Melayu Kelantan, ada Melayu Terengganu, semua Melayu, tapi cakap lain-lain. Logat kita, dialek kita. Contoh aja perkataan ula saja, U-L-A-R, ula. Suruh orang Terengganu sebut ulo, walaupun tulis ula, dia baca ulo, ulo. Bila masa jadi O, sebutan, huruf tak tukar. So orang Melaka sebut Kelebang ke mana ke, U-L-A-R, ulau, ada waw pula ada ujung.
Itu nature. Pandang ni sebutan begitu. Sebelah utara ULA ulang, itu kau ain pula dah. Berbeza-beza. Yang tepat sebutan dictionnya Kelantan, ULA ulah. Itu paling tepat. Itu pun ada sabdu ulah gitu. Apatah lagi Arab ni bangsa besar, merata daripada Semenanjung Arab sampai ke utara Afrika, sepadan Spanyol, Maghribi. Jadi dia orang ni cakap lain-lain. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab boleh dengar cakap lain-lain. Belah Saudi, belah Yaman, kalau kita pergi umrah, kita dengar dia bercakap semua dekat hidung. Tuan-tuan kalau tak pandai cakap Arab, cakap Melayu bunyi kat hidung, dia faham. Murah-murah 10 riyal, yalla 10 riyal. Mahal. Tak ada mahal, murah-murah, Malaysia bagus. Arab faham, cakap kat hidung. Kalau sebelah utara Arab, Palestin, Syria, Syam lah, Jordan, dia cakap macam orang Perak sikit. Dia ya'au sikit percakapannya. Zaman aminah la syarqiyah wala gharibiyah. Lembut cakapan. Masuk ke Mesir, utara Afrika, itu cakap macam nak bertumbuk bunyi bercakap. Asyik, nak beli barang macam nak bertumbuk. Dia biasa-biasa. Jadi orang-orang Arab ni bila talaki depan Nabi, dia baca lah. Nabi ajar wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Datang seorang-seorang. Ente baca. Yallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, lulus. Balik kampung, kau ajar orang kampung kau sampai pandai. Faham? Faham Rasul, balik. Next, panggil. Kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. Okey, lulus. Balik. Next, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dia kata wadduha. Apa wadduha? Wadduha. Sorry, semula ya. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha lagi. Baca semula. Wadduha. Sorry ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Mikro orang mana? Orang Paris ya Rasul. Orang Paris. Baca lah. Kau orang belah Paris Perak, biar apa asal gaya. Dia dah tak boleh ubah lagi dah. Jadi orang yang sebelah utara Semenanjung Arab itu cakapnya macam orang belah Perak, la syarqiyah wala gharbiyah. Belah cakap biar apa asal gaya. Nabi dengar, Nabi kata okeylah, bacalah kata Nabi. Lulus bacaan itu. Sampai sekarang bacaan Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaini idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau imam buat, apa pendapat makmum? Gila dah imam ni agak. Sebab itu kita bukan tak nak lepaskan ilmu ini, kita simpan sebab belum sampai masa. Harap tuan-tuan faham. Kenapa? Apasal tak boleh amal mazhab banyak-banyak? Selangor mesti Syafi'i tu. Bukan tak nak bagi, belum sampai masa. Qiraat pun terpaksa kita kontrol. Sebab kalau tidak berlaku satu kes di Selangor, saya tak sebut daerah mana. Satu orang imam, dia balik pada Syubra Mesir. Syubra belajar qiraat, memang champion lah bacaan. Tapi dia lupa kita di Malaysia ni, di Selangor ini, cara baca Abu Bakar Asim. Hari tu dia hentam ni bacaan Qalun, murid Nafi' bin Naim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum jawab, amun. Kena panggil dengan pejabat agama. Nazir kena panggil dengan imam kena panggil. Ilmu tu betul, tapi belum sampai masa. Jadi harap tuan-tuan, bila kita sebut malam ni Syiah ke Qadiani, kita bukan benci tuan-tuan, tidak. Tapi bukan di Selangor, cari tempat lain lah. Beli pulau mana-mana, duit banyak kan. Qadiani katanya kaya sangat, London ada, Paris ada. Belilah pulau, jangan di sini. Kami sini 2+2=4, kami tak reti 2+2=6. Bukan silibus kami. Maaf, kenapa Syiah tak dapat diterima? Saya percaya yang menonton dalam video ni kan, masjid ni pun ada Syiah. Saya tak ngutuk. Saya punya cara ceramah, kita tak ngutuk. Tonton cari ceramah lain, kalau nak suruh ngutuk Syiah ke, nak kafirkan itu bukan metodologi kita.
Kita nak beritahu, kalau kau rasa kau betul, silakan. Tapi bukan di sini. Kami di sini, kami tak selesa dengan Syiah. Sebab Syiah ni, sama ada dia suka ke dia tak suka ke, dia terlampau muja Sayyidina Ali. Itu kami tak selesa. Bagi kami seluruh sahabat Nabi adalah orang yang kami hormat. Kami tak reti nak mengutuk Abu Bakar, kami tak reti nak mengata Omar. Kau orang nak mengata tu kau punya pasal. Itu kami tak campur. Dia ada dalil dia kenapa dia benci, itu kau punya pasal lah, itu kau punya kitab. Di sini kami tak suka gitu. Kami ni jangankan Omar Ali, Haji Ali belakang Omar pun kami tak gaduh. Kami jenis tak suka bergaduh. Dengan Haji Omar belakang lorong pun kita tak gaduh. Apatah lagi Sayyidina Omar Al-Khattab, lagilah kami tak gaduh. Kami kenal pun tidak, jumpa pun tak pernah. Takkan nak suruh kami benci di siang malam, tak pernah jumpa pun. Kepada orang Syiah ya, sorry lah, kang kecil hati pula. Yang kau marah dengan Kak Omar tu apa cerita sebenarnya? Kenal ke dia? Pernah jumpa ke? Baca buku je pun benci melampau-lampau. Benci Abu Bakar tu macam kenal sangat. Janganlah begitu. Omar Al-Khattab ini dengan Abu Bakar, sebenci-benci kita pada dia, kubur dia sebelah Nabi. Kubur dia sebelah Nabi. Takkan tu pun kau tak boleh nak kenang sikit. Kita dengar orang mati Mekah pun kita dah respect. Oh, jemaah kita seorang meninggal Mekah, Masya Allah, hebat. Dapat pula SMS WhatsApp group, Haji sekian-sekian pulang ke rahmatullah, meninggal di Madinah pagi tadi dan akan dikebumikan di Baqi'. Masya Allah, dah lah meninggal di Madinah, ke bumi pula di Baqi'. Ini memang jackpot betul lah, 777 dia dapat. Musim haji Madinah, bandar Nabi, ke bumi di Baqi'. Kita pun kagum lah, datang ke rumah, jumpa isteri dan anak-anak dia. Apa amalan arwah ni agaknya ya, hebat betul dia mati di Madinah, ke bumi di Baqi'. Hello, itu baru ke bumi di Baqi'. Omar Al-Khattab dengan Abu Bakar ke bumi kat kaki Nabi. Takkan kau tak boleh respect? Alah, dia ke bumi tu dia suruh apa, dah mati. Kalau orang tak nak tanam boleh, orang tak tanam. Allah muliakan dia. Fikir logik gitu sudahlah. Nak benci tentu arah tu kenapa? Ni minta maaf bukanlah kita metikaikan akidah Syiah, tapi kita tak selesa lah. Kita, nenek moyang kita tak ajar begitu lah. Benci orang yang kita tak kenal melampau-lampau. Tapi orang Melayu ni sebenarnya dia dengan Sayyidina Ali ni memang dia ada taksub sikit. Tapi bukan sebab kita Syiah, memang ada taksub sikit lah. Sebab itu orang Melayu ni, apa saja yang kuat, gagah, perkasa, semua nisbah kepada Ali. Sampaikan minuman keras, saya panggil minuman keras, bukan yang haram tu, minuman yang mengeraskan tu, namanya tongkat Ali. Saya pun tak faham apa kena-mengena kau masukkan nama Ali dalam tu. Mungkin orang akan kata tak ada kena-mengena Sayyidina Ali Ustaz. Apa tak ada kena-mengena? Tongkat Ali lawannya kacip Fatimah. Fatimah isteri dia, apa benda tak ada kena-mengena? Saya ingat kena elok-elok sikit lah, tukar nama lain. Sayyidina Ali, dia tak terkenal dengan tongkat, dia kenal dengan pedang. Yang terkenal dengan tongkat Nabi Musa. Nabi Musa, tongkat dia belah laut, ketuk laut, laut terbelah, campak ke tanah menjadi ular. Jadi kita buat produk baru, tongkat Musa, campak ke tanah menjadi ular, pukul ke laut, laut terbelah, gunakan tongkat Musa. Ya, gitu kan. Panggil gambar Pak Haji pakai serban, oh mesti laku kan. Kemudian Syiah, maaf kita tak menghina dia, tapi sampai dia menolak Quran tu kita tak selesa juga. Mazhab Utsmani yang kita baca tu dia tolak. Sama juga dia mengkafirkan sahabat-sahabat, sehingga kata mereka sahabat Nabi yang betul-betul beriman tak sampai 10 orang. Engkau tahu mana? Kau ada ke zaman itu? Janganlah lebih-lebih sangat. Hearsay tu, wallahu alam tak boleh lebih-lebih, akan ngutuk dia marah. Dia orang ramai, Syiah ramai, kita tak nafi. Tapi kita kata beginilah, jangan buat dia pucung lah, cari tempat lain. Itu yang pertama, Syiah. Yang kedua, puak Khawarij. Khawarij ni pun masalah juga. Khawarij ni dia terbalik dengan Syiah. Syiah sayang sangat Ali, Khawarij melampau benci kepada Ali, melampau-lampau kebencian dia. Sebab tak selesa lah budaya macam ni. Kita orang Melayu
Kita sebab yang dakwah Islam di Nusantara ni orang tasawuf. Kita bukan manusia peperangan. Yang datang dakwah kita orang meniaga, habib, dia datang meniaga, dia datang cara tarikat sufi. Lepas tu kita lembut, kita tak reti benci orang, kita tak pandai ya. Tapi datang ajaran baru-baru ni, benci orang tu, benci orang, kita tak selesa lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan begitu cara kita. Kita tak membenci orang. Khawarij ni pula melampau-lampau bencinya. Sebab itu bagi orang Khawarij, dia keras. Dalam teori akidah Khawarij, siapa yang buat dosa kafir. Asal berdosa je kafir. Kasarnya. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau buat dosa tak jatuh kafir, hanya fasik saja. Kecuali orang tu mengharuskan dosa itu. Dia tak semayang. Kenapa kau tak semayang? Tak apa semayang, Tuhan kan bukannya kisah sangat. Tak semayang pun Tuhan tetap jadi Tuhan. Itu tak boleh. Tapi kalau kita lakukan dosa tanpa ada menghalalkan perbuatan tersebut, diselangi dengan istighfar, itu fasik, dan bertaubat diampunkan oleh Allah. Begitu juga orang Khawarij, mereka menganggap selain daripada Khawarij itu halal darahnya. Siapa sekarang yang banyak pegang Khawarij? Geng-geng teroris ni banyak Khawarij. Yang ngebom-ngebom tu, kalau tak dicek akidahnya elok-elok, dia sebab halal darah semua orang. Agama kita tak ajar begitu. Itu bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, yang kita tak nak ada di bumi Selangor ini, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang banyak menggunakan akal dalam memahami agama. Sekarang makin banyak, makin ramai. Dia nak faham agama ni, dia tak nak pakai nas, fatwa, kajian ulama, hadis-hadis ni semua tak payahlah, kata dia. Hadis ni kata dia yang riwayat Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim tu orang semua. Takkanlah tak pernah lupa. Kita pun lupa ada masa remote Astro pun tak jumpa, lupa mana letak. Takkanlah dia hadis dia ingat sebiji-sebiji ayat Nabi. Kita yang tak ada ilmu dengar, munasabah juga ya, kata dia gitu. Janganlah begitu. Jangan gunakan akal. Kalau gunakan akal tak selesai masalah. Sebagai contoh, ada orang dia tanya, kenapa kita nak kena sama pakai tanah lah, pakai air? Nabi dulu sama pakai tanah sebab zaman dia tak ada fab berbuku, tak ada bris, tak ada klorok, tak ada katanya. Kita sekarang kan dah moden, pakailah klorok. Apa masalah kau, katanya. Susahlah kita. Semua pakai akal. Kelompok-kelompok begini saya ingat makin ramai. Cuma kalau tuan-tuan nak kenal orang Mu'tazilah, kalau bab Isra' wal Mi'raj kita boleh cam. Siapa-siapa yang mengatakan Nabi Mi'raj dengan roh saja, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sebab dia kata takkanlah Nabi boleh naik buruk sampai ke atas tu. Nabi pakai roh, mimpi tu. Sebab dia pakai logik. Kelompok yang keempat, Murji'ah. Murji'ah ini mereka pegang kepada prinsip iman ini cukup ma'rifatullah. Engkau dah sampai peringkat makrifat, hakikat makrifat, tak payah semayang lah. Ini kan saya akan terangkan kemudian lah. Sebab ini yang paling banyak, bukan sekadar di Selangor, di Pucung ni pun lambat-lambat mesin begini. Yang kelima, Najariyah ataupun Qadariyah. Orang Najariyah, Qadariyah, dia tolak qada dan qadar. Semua yang berlaku adalah secara natural, semula jadi. Tak ada campur tangan Tuhan. Tuan-tuan berjaya ke, gagal ke, mati, hidup, sakit, semuanya kita yang rancang, bukan Tuhan punya kerja. Segala yang berlaku tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sebab itu zaman dulu ada satu orang ulama, dia berdebat dengan geng-geng Najariyah, Qadariyah, geng-geng yang tak percaya takdir. Ini semua kita yang buat, bukan Tuhan. Jadi dia ajak berdebat. Dia kata, pagi esok aku nak berdebat dengan kau dekat kampung kau. Aku akan datang pukul 10 pagi. Korang tunggu. Aku seorang, engkau 10 orang pun aku sanggup lawan. Jadi dia pergi lawan. Pagi esok, dia kampung ulama ni seberang sungai. Nak pergi ke kampung puak-puak Qadariyah ni jauh, kena naik sampan.
Geng-geng Qadariyah ni tunggulah kat surau, tak sampai-sampai. Pukul 10 tak sampai, pukul 11 tak sampai, pukul tengah hari baru sampai. Masing-masing dah lembik nunggu. Datanglah ulama ni baru sampai dah 2-3 jam lambat. Geng-geng Qadariyah ni marah. Ustaz, kalau engkau tak boleh nak tepat janji, jangan cerita pasal agama. Engkau masa pun tak boleh tepat janji, pukul 10 kat pukul 1 baru sampai, apa cerita? Sabar, kata dia, sabar. Saya tadi nak pergi ke kampung awak ni, perahu tak ada. Saya mikir macam mana aku nak pergi ke seberang. Tunggu punya tunggu, tiba-tiba ada pokok tumbang depan saya. Boom, tumbang. Bila dia dah tumbang, berubah jadi sampan pula dah. Saya pun fikir macam mana aku nak kayu ni. Tunggu punya tunggu, ranting berubah, sup, jadi pendayung. Inilah baru dapat sampai tadi ni. Geng-geng Qadariyah ni pun jawab, alah, nak menipu pun agak-agak lah, takkanlah benda tu jadi begitu ya, ngeng, alah, agak-agak lah. Habis kalau awak tak percaya cerita saya, apa yang awak boleh kata dunia ni tak ada pencipta pula? Macam mana selama ni awak kata semua tak ada campur tangan Tuhan? Kalau perahu tu pun ada campur tangan manusia, apatah lagi dunia ni, takkanlah Tuhan tak campur pentadbirannya dapat menang 1-0. Terus menang ni. Di debat para ulama dulu, ada satu kelompok Jabariyah. Ini pun jangan benarkan di negeri Selangor. Jabariyah ini dia kelompok yang bagi dia manusia tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, semuanya takdir Allah belaka. Kalau tanya kau ngapa tak semayang, Allah tentukan begini. Macam mana? Aku tak semayang lah jawabnya. Asal kau gini, Allah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dah begini. Ngapa kau tak puasa? Qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan saya. Itu sesat tu. Kita apa-apa ada ikhtiar kita. Itu ahli sunnah wal jemaah. Tapi dah semuanya Allah Taala. Imam Abu Hanifah dulu pernah jumpa puak-puak ni lempangnya. Dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah begini-begini. Imam Abu Hanifah pergi pam lempang. Ustaz, apa ustaz lempang saya? Bukan saya yang melempang. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan saya melempang awak. Ini pun rasa macam nak tampol lagi ni rasanya. Barulah dia tahu di samping takdir ada ikhtiar. Dan kelompok yang ketujuh yang kita kena jaga jangan masuk ke Selangor, kelompok musyabbihah. Musyabbihah dia menyamakan Tuhan dengan perangai manusia. Tuhan tu ada tangan, ada kaki, duduk baring macam-macam. Ini tapis elok-elok kalau ada orang yang bercerita begitu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita mengaji agama ni bagus, alhamdulillah, masjid surau, kelas-kelas pengajian penuh. Tetapi dalam kita nak mengaji kena hati-hati. Hati-hati. Apa tanda burung perpat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat, salah benar bertukar-tukar? Kita tak nak. Mengaji dengan ustaz ni lain, esok lain pula. Mana satu yang betul? Buka YouTube lagi pening, tak ada tapisan langsung. Apa tanda burung perpat di atas pagar mencari angin? Apa tanda kiamat dekat, orang benar mati terasing? Apa tanda burung perpat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat, memegang agama laksana bara? Dia yang benar itu susah.